Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallimu taslima, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini tuan-puan, Jumaah Mubarakah ya. Insyaallah kita akan berbincang berkenaan dengan ilmu nahwu. Insyaallah pada pagi hari ini kita masih berbincang ya berkenaan dengan adad bilangan tuan-puan ya. Okey, sudah ada Tuan Abdul Halim. Terima kasih Tuan Abdul Halim. Tuan Abdul Halim sudah mengatakan suara jelas. Ya, baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulakan kelas kita pada pagi yang berbahagia ini tuan-puan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Apa kabar tuan-puan semua pada pagi hari ini? Saya doakan tuan-puan semua dalam keadaan sehat walafiat ya hendaknya, dan semoga tuan-puan kelas kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar ya. Okey, ada Puan Zalina Idris, kemudian ada Puan Azizah, kemudian Puan Nur Aizan juga ikut kelas kita pada pagi hari ini tuan-puan ya. Okey. Semua okey tuan-puan ya, suara jelas ya. Okey, baik tuan-puan. Ada Puan Zainab juga. Selamat datang Puan Zainab. Baik tuan-puan, tanpa melengahkan masa, apa yang akan kita belajar hari ini Ustaz? Kita akan belajar berkenaan dengan adad bilangan. Minggu lepas kita bincang sampai berapa tuan-puan? 11 sampai 99 kalau masuk benda kan. Sekarang kita akan belajar lagi macam mana kalau 100. Macam mana kalau nak katakan nanti bilangannya 1000, sejuta. Hari ini akan saya bincangkan untuk tuan-puan. Boleh ya? Okey dah. Boleh tuan-puan? Jangan risau, insyaAllah mudah, tak susah. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nak ulang dulu untuk tuan-puan supaya tuan-puan memahami ya, supaya tuan-puan ingat balik apa yang kita bincang sebelum ini. Kita bincang sebelum ini bagaimana caranya kalau ada benda. Nak menyebut 5 buku, 11 pen, 36 komus misalnya. Ya. Jadi macam mana caranya itu yang kita bincang minggu lepas, hari Selasa ya. Jadi pagi ini saya tunjukkan balik kepada tuan-puan, sebab kalau kita nak bincang angka 1000, sejuta, apa lagi, miliar, bahasa Melayu miliar tuan-puan. Macam tu juga kaedahnya nanti. Tuan-puan perhati ya. Okey. Jadi tuan-puan, saya nak mengingatkan kalau 1 sampai 2, ya. 1 sampai 2 angkanya, kalau ada benda, maka benda dulu disebut baru angka. Ya. Benda dulu disebut baru angka. Ni benda dulu. Jadi benda baru angka.
Ya, baik. Tapi kalau 2 sampai mana-mana lah. 2 sampai mana-mana itu angka baru benda. Ini kaedah yang mesti tuan-puan fahami terus. Ya, ini uslubnya nih. Ini gramatikalnya. Jadi kalau 1 sampai 2 saja bendanya, maka sebut benda dulu baru angka. Ya. Tapi kalau 2 sampai habis, maka sebut angka baru sebut benda. Boleh tuan-puan ya? Okey, dah. Dan yang kita bincang minggu lepas, hari Selasa, bagaimana ketentuan bendanya. Nih. Okey, tengok tuan-puan ya. Bagaimana dengan benda yang kita sebut? Kalau bahasa Melayu senang, tak berubah-ubah bendanya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, bendanya itu boleh berubah-ubah. Baik dari harokatnya ataupun daripada mufrad jamaknya, dia boleh berubah-ubah. Dan mengikut ketentuan yang ada. Okey tuan-puan ya, baik. Misalnya tuan-puan, angka 3 sampai 9. Ini yang kita bincang. 3 sampai 10, bukan 3 sampai 9. 3 sampai 10. Ya. Nak menyebutkan bendanya itu mestilah dijamakkan. Sudahlah benda itu dijamakkan, mestilah dia jar. Kan ini ketentuan nih. Ini syaratnya. Ini aturannya. Jadi kalau kita nak nyebut benda, kalau dia bendanya di angka 3 sampai 10, maka benda tersebut wajib kita jamakkan dan i'rabnya mesti jar. Boleh. Okey, dah. Misalnya kita ambil patah perkataan, contoh maktabun. Ya, ini yang mudah-mudah. Maktabun. Okey, maktabun. Maktabun 1 meja. Ya, 1 meja. Kalau dijamakkan, maka dia jadi makatib. Ya, makatib. Makatib. Oke, makatibu. Dah. Oke, tuan-puan ya. Oke, atau contoh lain lah, biar mudah. Kitabun. Contoh lain biar mudah. Kitabun. Ya, kitabun. Kitabun ini jamaknya kutubun. Kutubun. Oke, dah. Tengok tuan-puan, fokus ambil perhatian ya. Oke. Yang kita bincang minggu lepas, dari angka 3 sampai 10, kalau kita nak nyebut misalnya angkanya misalnya 5. 5 itu kan termasuk dari 3 sampai 10. 5. 5 bahasa Arabnya khamsatu. Ya, khamsatu. Oke, ini 5, khamsatu. Ya, 5 apa? 5 buku. Sebut dulu angkanya. Sebut dulu angka, baru benda. Kan? 2 sampai seterusnya. 5 ini kan termasuk nih, 2 sampai seterusnya. Oke. Sebut angka dulu. Dan ketika angkanya itu 5, maka benda yang kita sebut wajib dijamakkan. Maka jadilah khamsatu kutub. Macam ni. Khamsatu kutub. Dan i'rabnya mesti jar, maka jadilah khamsatu kutub. Masih ingat ke tak tuan-tuan? Masih ingat ke tak ni? Khamsatu kutubin, 5 buku. Masih ingat ke tidak? Tuliskan. Masih ingat ya? InsyaAllah nanti kita masuk ratus-ratus lagi. Kita masuk insyaAllah ratus-ratus selepas ini. Boleh ya? Masih ingat tuan-puan ya? Okey, insyaAllah. Jadi kaedahnya, kalau angkanya 3 sampai 10, dia dijamakkan bendanya dan bendanya itu wajib jar. Dah. Jadi khamsatu kutubin. Dah, boleh. Okey, dah. Tulis di ruangan komen tuan-puan, kalau 9 buku, tulis di ruangan komen. Supaya tuan-puan nanti
apa namanya? Terbiasa. Terbiasa nanti. Nanti kaedah ribu juta sama macam ni. Tulis di ruang komen sila. Khamsatu kutubin. Ini 5 buku. Kalau 9 buku, apa bahasa Arabnya? Tulis tu. Sila. 9 buku. 9 buku. Apa bahasa Arabnya 9? Tis'atu. Tuan Abdul Halim. Puan Zalina. Iya. Puan Misalma. Puan Azizi. Iya. Tapi tak boleh ditanwinkan. Maksud saya, ini jangan ditanwinkan. Khamsatu kutubin. Jangan khamsatun kutubin. Jangan. Tis'atu kutubin. Ini tis'atu. Oke ya. Tis'atu kutubin. Nampak kawan? 9 buku. Tis'atu kutubin. Boleh ya? Oke tuan-tuan ya. Dah. Itu kalau angkanya 3 sampai 10. Ini yang kita bincang minggu lepas. Kalau angkanya 3 sampai 10. Oke, dah sekarang. Bagaimana kalau angkanya itu 11 sampai 99? Nih 11 sampai 99. Kaedahnya apa? Yang dibaca tak jamak lagi. Bendanya tak dijamakkan lagi. Dia mufrad saja. Dia mufrad. Oke. Tapi nasab. Inilah ketentuan. Dia mufrad tapi nasab. Jadi kalau angkanya 11 sampai 99, ya. 11 sampai 99 tuan-tuan, maka benda yang disebut itu wajib dia dimufradkan. Walaupun dia angkanya 11 sampai 99. Memang macam tu ketentuannya. Jadi 11 sampai 99 bendanya itu dimufradkan dan dia dinasabkan. Ya, mufrad nasab. Contoh, misalnya kita ambil misalnya angka 73. 73. 73 bahasa Arabnya apa tuan-tuan? Tulis dulu 3. Salasuna. Oke. Salasatun pula. Salasatun wasab'un. Ya. Oke. Salasatun wasab'una. Baru masukkan bendanya. Misalnya kita nak buat 73 buku. Buku itu kita ambil yang mufrad. Ambil yang mufradnya. Sebab ini ketentuannya mufrad. Mana mufradnya? Kitab. Kitabun. Tapi dia wajib nasab. Kalau wajib nasab, kita tinggal robah. Maka jadilah apa? Kitaban. Jadi salasatun wasab'una kitaban. 73 buku. Boleh ke tak boleh tuan-tuan? Tuliskan sini. Jadi salasatun wasab'una kitaban. 73 buku. Jadi dia bendanya memang mufrad dan dinasabkan. Oke ya. Mufrad nasab. Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Sebab nanti ini mesti terbiasa. Kaedah sebut ribu macam ni nanti. Saya katakan kepada tuan-tuan, kaedah menyebut ribuan macam ni nanti. Sama. Oke, boleh ya? Boleh tuan-tuan ya? Oke, insya-Allah. Mantap. Jadi 73 buku. Oke, dah. Sekarang saya tanya kepada tuan-tuan. Macam mana kalau nak buat? Ya, macam mana kalau nak buat? Fokus. Misalnya ialah 64 buku. Cuba tuliskan di ruang komen. 64 buku. Tulis di ruang komen. Apa bahasa Arabnya? Sila tuan-tuan. Sila. 64 buku.
Nanti selepas ini kita masuk ratus-ratus lagi. Oke. Tulis di ruang komen. 64 buku. Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen. Tulis di ruangan komen. Nah, 64 buku. 64 buku. 64. Tulis dulu 64, baru masukkan bukunya. Sila. Oke, 64 buku. Ya, Tuan Abdul Halim, bukunya mana? Tuan Abdul Halim, bukunya tak ada. Oke. Bukunya mana bukunya? Mantap. Ya. Puan Zalina, Puan Nur Fazila. Dia kita nak sebut 64 buku. Bukunya mesti masuk. Mana bukunya? 64 buku. Maka apa? Saya padam atas. Okey ya, tengok gambar. 64. 64 buat angka dulu. Arba'atu. Ya, arba'atun. Apa lagi tuan buat? 64. Wasitun kitaban. 64 buku. Arba'atun wasitun kitaban. Bukan tis'un 94, kita 64. Arba'atun wasitun kitaban. Boleh ya? Oke ya. Jelas ke tidak tuh? Tuliskan, sila. Ya. Jelas ke tidak agak-agaknya tuh? Dah boleh. Jelas ya. Jadi kalau dia angkanya 11 sampai 99, maka benda yang disebut itu dia wajib mufrad dan bendanya itu dinasabkan. Dah okey boleh tuan-puan ya? Jelas ya? Okey, dah sekarang. Okey, jelas ya? Okey, mantap, terbaik tuan-puan. Okey dah. Sekarang. Ni tengok. Okey, sekarang. Dah. Sekarang perkara yang baru. Perkara yang baru saya tunjukkan kepada tuan-puan. Bagaimana kalau angkanya 100, 200, 300, 400. Nih 100 sampai 900. Ya. 100 sampai 900. Dan yang mesti tuan-puan faham, yang termasuk ini yang ratus-ratus saja. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Oke ya? Kalau 123 dia lain lagi. Dia ikut kaedah ini nanti. Misalnya 356 lain kaedahnya. Yang kaedah yang saya sebut sekarang ini yang ratus-ratus saja. 300 macam mana, 400 macam mana, 500 macam mana. Boleh ya? Oke. Puan Zainab kata kacang hijau. Nanti kita masuk kacang merah. Dah. Kalau ratus-ratus, maka kaedahnya benda yang disebut itu juga mufrad. Tapi dia dijar. Dah. Kalau 11 sampai 99, dia mufrad tapi nasab. Tapi kalau 100, 200, 300, 400 sampai 900, dia bendanya itu dimufradkan, tetap mufrad tapi jar. Tapi dia wajib jar. Tak boleh nasab. So macam itulah ketentuannya. Boleh tuan-puan ya? Okey, dah. Contoh. Dah. Misalnya kita nak sebut 500 buku. 500 buku. Okey. Termasuk tak 100 sampai 900 ni? 100, 200, 300. Masuk ke tak masuk? Masuk. Okey. Baik.
Kalau dia termasuk, sebut dulu 500. 500 bahasa Arabnya apa tuan-puan? Khamsumi'ah. Ya. Khamsumi'ah. Oke. Khamsumi'atin. Dah 500. Khamsumi'atin. Oke. Ini disebabkan nanti dia apa? Khamsumi'ati. Oke. Buku ini, benda ini kan benda. Ini benda. Maka bendanya itu mufrad jar. Mufrad jar. Maka jadi apa tuan-puan? Khamsumi'atin kitabin. Khamsumi'ati kitabin. 500 buku. Faham ke tidak tu? Tulis di ruang komen. Faham ke tak ni? Khamsumi'atin kitabin. 500 buku. Udah, bukan susah tuan-puan. Yang penting tuan-puan tahu kalau 100, 200, 300 dia mufrad jar. Mufrad jar. Khamsumi'ati kitabin. Khamsumi'ati kitabin. Boleh? Boleh tuan-puan? Boleh tuan-puan? Faham ke tidak tuan-puan? Faham ya? InsyaAllah ya. Jadi kaedahnya macam tu. Jadi dia mufrad jar. Mufrad jar. Mufrad jar. InsyaAllah. Okey ya? Jelas ya? Okey. Jadi khamsumi'ati kitabin itu 500 buku. Dah, okey. Faham tuan-puan ya? Faham ya? Okey. Dah, sekarang tuan-puan fokus, ambil perhatian. Baik. Okey, faham ya? Dah. Dah, faham. Jelas ya? Okey, dah. Sekarang tuan-puan, tengok. Fokus tuan-puan. Baik. Ini 500 buku. Ini 500 buku. Okey, dah. Macam mana kalau kita nak sebut tuan-puan 300 buku? Tulis di ruang komen. 300 buku. 300 buku. 300 buku. Apa bahasa Arabnya? Tulis di ruang komen. Sila. 300 buku. 300 buku. Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen. Saya tunggu jawapan tuan-puan. Sekarang kita ratus, nanti kita masuk 1000 lagi. Nanti kita masuk juta lagi. Okey, Puan Sarah, mantap. Puan Zalina, mantap. Iya, macam tu. Tuan Abdul Halim, iya, betul. Macam itulah tuan-puan. Macam tu caranya. Macam tu caranya. Apa jadinya 300 buku? Salah sumi'atin. Salah sumi'ati. Salah sumi'ati kitabin. Salah sumi'ati kitabin. Salah sumi'ati kitabin. 300 buku. Nah, boleh ya? Senang ke tak senang? Bukan susah, senang. Bukan perkara susah, tuan-puan. Ya, sila. Tulis di ruang komen. Senang ke tidak? Senang ke tidak? Senang ke tidak, tuan-puan? Senang. Bukan susah, insya-Allah. Mudah ya. Senang, tuan-puan ya? Insya-Allah. Yang penting tuan-puan tahu, dia kaedahnya kalau 100, 200, 300, 400, 500, mufrad jar. Bendanya itu dimufradkan dan dia wajib dijarkan. Dah oke ya? 300 buku. Salah sumi'ati kitabin. 400 buku. Arba'umi'ati kitabin. 700 buku. Sab'umi'ati kitabin. Bukan susah tuan-puan. Boleh ya? Senang tuan-puan ya? Oke. Nah, sekarang. Oke. Puan Zarina kata, InsyaAllah ingat hari ini. Tapi kena selalu guna. Gunakan masa belanja.
Maksud tuan-puan pergi pasar, pergi pasar gunakan tu. Peninglah kepala apa? Kepala orang yang jual tu. Dah. Okey tuan-puan ya. Jadi kaedahnya kalau 100, 200 sampai 900 itu apa tuan-puan? Itu benda yang disebutkan itu tuan-puan, dia wajib mufrad dan dijarkan. Okey ya? Dah. Sekarang tuan-puan tengok. Bagaimana, dengar betul-betul. Betul-betul dengar saya tuan-puan. Bagaimana kalau angkanya itu misalnya Ustaz 337. Bagaimana kalau angkanya itu 337 buku? Dah. Kalau angkanya 337 buku tuan-puan, ini tak termasuk kaedah ini. Kenapa? Sebab apa tuan-puan? Sebab yang masuk kaedah ini 100, 200, 300, 400, 500, 600. Yang ratus-ratus saja. Maksudnya yang genap-genap saja. Kalau sudah pecah macam ni 337. Okey. Saya padam ini ya, saya padam tuan-puan ya. Okey. Kalau angkanya 337 macam ini, maka kaedahnya macam mana? Tulis dulu 337. 337. Okey. 300 apa tuan-puan? Salasumi'ah. Ya, salasumi'ah. Salasumi'ah. Okey, salasumi'atin. Okey. 37 apa tuan-puan? Sab'atu. Ya, sab'atun. Wa 37 apa? Sab'atun wa salasun. Nampak? Okey, dah. Okey, tengok tuan-puan sekarang fokus ya. Kalau angkanya 337, bermakna apa tuan-puan? Yang menjadi fokusnya di sini saja. 37. Okey. Salasumi'atin wa sab'atun wa salasun 337. Saya ulang. Salasumi'atin wa sab'atun wa salasuna 337. Masukkan buku 337 buku. Maka kaedah menyebutkan bendanya, dia ikut angka 37. 37 masuk kaedah ini ke atau ini masuk kaedah ini? 37 kan 11 sampai 99. Maka salasumi'atin wa sab'atun wa salasuna mufrad nasab kitaban. Nampak tuh? Jadi cara nak menyebutnya apa tuan-puan? 337 buku. Salasumi'atin wa sab'atun wa salasuna kitaban. Nampak ke tidak? Faham ke tidak tuan-puan? Tuliskan. Jadi kalau 337 dia ikut ini. Yang terakhir nih. Dia bukan ikut kaedah ini. Ini hanya untuk yang ratus-ratus saja. 100, 200, 300, 400, 500. Tulis dulu 337. Salasumi'atin wa sab'atun wa salasuna kitab. Okey, faham ke tidak? Jelas ke tidak? Tuliskan di ruangan komen, silakan. Silakan tuan-puan. Jangan tak tulis. Dah pening. Okey ya. Tu dia. Jadi kaedahnya beza tuan-puan. Kaedahnya tu beza. Boleh ya? Okey, boleh agak-agaknya ke tidak tuan-puan? Jadi memang kalau angkanya sudah pecah macam ini, maka kaedahnya tengok yang dua terakhir. Boleh ya? Jelas ya? Okey, dah.
Dah faham ke tidak tuan-puan? Kalau tuan-puan dah faham, boleh kita masuk ribuan. Ribuan kaedahnya sama. Ribuan kaedahnya sama. Serius saya kata kaedahnya sama. Nak nyebut 3673 bahasa Arabnya macam mana? Sama kaedahnya nanti. Tapi saya tak terangkan dulu nanti. Yang ini faham ke tidak nih? Boleh ya? Kalau tuan-puan dah boleh macam ini, insya-Allah terbaik. Okey tu. Dah, sekarang. Okey, kita buat latihan. Kita buat latihan ya. Okey. Kita buat latihan tuan-puan. Okey, saya padam. Ini kaedah ya. 3 kaedah kita tuan-puan. Okey. Okey, latihan ya. Tuan-puan tulis ya, saya tanyakan, tuan-puan tulis di ruang komen. Baik, ini kaedah kita. Dah, baik. Kalau kita nak buat misalnya tuan-puan, okey. Ada tanwin sebab dia dipisahkan dengan waw. Puan Zainab, salasu mi'atin wa sab'u apa namanya? Salasu mi'atin wa sab'atun wa salasuna kitab. Ya, sebab dipisahkan dengan waw. Dia dipisahkan dengan wa. Ada tanwinnya. Tapi kalau yang ini tadi tak ada tanwin sebab tak dipisahkan dengan waw. Okey ya. Makanya kalau ada waw ditanwinkan saja. Okey, baik. Saya nak tanya kepada tuan-puan. Ni latihan ni tuan-puan. Okey. Latihannya misalnya kita buat ya patah perkataan, misalnya yang mudah-mudah tuan-puan. Ya, misalnya ialah kita ambil patah perkataan. Apa nak tuan-puan? Misalnya kita ambil patah perkataan apa namanya? Patah perkataan yang mudah, apa yang mudah tuan-puan? Misalnya kita ambil babun. Babun pintu. Al-abwab. Ya, okey. Al-abwab atau abwabun, ya, abwabun, ya. Abwab. Abwab ini tuan-puan, ini pintu-pintu. Ini pintu-pintu. Okey ya, boleh tuan-puan ya. Ini babun satu pintu, abwabun pintu-pintu. Dah, okey dah. Sekarang saya nak tanya kepada tuan-puan. Bagaimana nak sebutkan misalnya ada satu pintu? Tulis di ruang komen. Kalau satu, sebut dulu bendanya, baru sebut angkanya. Sila. Satu pintu. Sila tuan-puan tulis di ruang komen. Supaya tuan-puan mudah insya-Allah. Nanti masuk 1000 mudah lagi insya-Allah. Tulis di ruang komen tuan-puan. Satu pintu. Tulis di ruang komen sila. Sila tuan-puan. Satu pintu. Puan Azizi. Mantap. Ya. Babun wahidun. Memang luar biasa nih. Puan Misalma. Ya. Puan Sarah. Puan Zalina. Puan Ennara Setia. Babun wahidun. Ini satu pintu. Oke. Babun wahidun. Satu pintu. Oke. Kita masuk lagi. Fokus tuan-puannya. 20 pintu. Tulis di ruang komen. Ingat 20, angkanya 20. 20 apa? Ishrun. Ishrun. Ikut kaedah 20 pintu. 20 pintu. 20, 11 sampai 99. 20 pintu. Apa bahasa Arab? Tulis di ruang komen sini. Dia tak susah mana. Kalau tuan-puan betul-betul fokus, insya-Allah mudah. Ya? 20 pintu. 20 pintu. Apa dia? Mantap Tuan Abdul Halim.
Luar biasa. Terbaik. Oke ya. Tuan Abdul Halim, Isyruna baban Ustaz. Oke, luar biasa ya. Mantap. Oke. Oke. Puan Nur Aizan terbalik. Puan Nur Aizan terbalik. Ingat, kalau angkanya 3 sampai mana-mana angka 3 ke atas, sebut angka dulu baru benda. Sebut angka dulu baru benda. Oke, dah. Apa dia? Apa dia? Sebut angka dulu. 20 apa? Isyrun. 20 Isyrun. Ni 20. Pintu bahasa Arabnya apa? Babun. Ini satu pintu, abwabun banyak pintu. Oke ya, dah. Kaedahnya kalau 11 sampai 99, 20 kan masuk tuh 11 sampai 99. Maka benda yang kita sebut itu dimufradkan. Mufrad, dan mufradnya itu dalam keadaan nasab. Maka isyruna baban. Isyruna baban. Bukan isyruna babun, salah. Isyruna baban. Memang macam tu ketentuannya. Boleh ya? Oke, lagi Doma. Yang susah sikit. 95 pintu. 95 pintu. Tulis di ruang komen. 95 pintu. 95 pintu. Tulis di ruang komen. Sila. Dah. 95 pintu. 95 pintu. 95 pintu. Sila kawan. Agak-agaknya apa jadinya? 95 pintu. Puan Azizi. Iya. Kenapa isnani? Puan salah. Isnani itu 2. 9 apa? 95 apa bahasa Arabnya? 95. Tulis dulu 5 baru 9. Tulis tuh Puan. Tulis di ruang komen. Puan Misalmah. Betul. Betul tuh Puan Misalmah. Puan Tuan Mazlan. Iya. Macam itulah caranya. Macam mana caranya tuh Puan? Tulis 95. 95 apa bahasa Arabnya? Khamsatun wa tis'un. Khamsatun wa tis'un 95. Khamsatun wa tis'un 95. Buku. Kita nak pintu 95 pintu. Bagaimana cara nak menyebutkannya tuan-puan? Puan Nur Aizan, tengok kaedahnya Puan Nur Aizan. Benda yang disebut dari angka 11 sampai 99, maka benda tersebut wajib mufrad. Jangan yang jamak kaedahnya mufrad. Saya dah tuliskan. 11 sampai 99 bendanya itu mufrad nasab. Maka khamsatun wa tis'una baban. 95 pintu. Mudah. Oke tuan-puan, dah tulis di ruangan komen tuan-puan. Faham ke tidak? Tulis tuan-puan. Faham tak tuan-puan? Tak apa Puan Nur Aizan, biasa kita sama-sama belajar. Cuma yang mesti Puan Nur Aizan lihat ini kaedahnya. Kalau 3 sampai 10 baru jamak. Tapi kalau 11 sampai 99 bendanya mufrad dan dia nasab. Kalau ini jamak jan. Ya, makanya saya tak padam nih supaya tuan-puan nampak. Oke ya, faham tuan-puan ya? Insyaallah faham. Ya. Ini asas.
Nanti tuan-puan belajar nanti sampai bila-bila, insya-Allah peganglah kaedah ini, insya-Allah mudah. Ya, insya-Allah mudah tuan-puan. Ya, oke, baik. Satu soalan lagi. Ini soalan high level. Ingat nih soalan high level. Soalan terakhir daripada saya. Oke, saya padam ini tuan-puan ya, saya padam. Bagaimana cara kita nak buat? Bagaimana cara kita nak buat? Dua soalan lagi. Soalan yang pertama, 7 pintu. Cuba tuliskan 7. Angka 7 3 sampai 10. 7 pintu, maka dia jamak jar. Jamak jar. Jamak jar. Bendanya dijamakkan dan dia dijarkan. Tulis di ruang komen. 7 pintu. Sila dong. 7 pintu. Sila. Sila. Oke ya. 7 pintu. 7 pintu. 7 pintu. 7 pintu. Apa dia? 7 apa bahasa Arabnya? Tuh dia. Mantap. Tuan Abdul Halim salah. Tuan Abdul Halim belum tepat. Kaedahnya jamak jar. Jamak jar. Jamak jar. Puan Sarah, jamak jar. Jamak jar. Apa dia jamaknya? Abwab. Abwab. 7 sab'atun. Sab'atu abwabin. Sab'atu abwabin. 7 pintu. Boleh. Boleh tuan-puan. Jadi sab'atu abwabin. Boleh ya? Ini apa? Ini adalah apa tuan-puan? Ini adalah patah perkataan 7 pintu. Sab'atu abwabin. Boleh ya? Oke ya? Boleh tuan-puan? Dah. Oke. Inilah kunci-kuncinya. Oke ya, dah. Yang terakhir pertanyaan daripada saya. Terakhir tuan-puan. Bagaimana kalau kita nak buat kita nak buat misalnya ialah 400 pintu. 400. Tengok ni 400 mufrad jar, mufrad jar. Tulis dulu 400 baru tuliskan bendanya. Bendanya wajib mufrad jar. Apa bahasa Arabnya 400 pintu? Tak apa Puan Salina. 400 pintu apa bahasa Arabnya tuan-puan? Sila. Kita sama-sama belajar. 400 pintu. Sila. Sila Tuan Zainal. 400 pintu. Ya 400 pintu sila. Apa dia? Apa dia? 400 bahasa Arabnya apa? 400 arba'umi'ati. Mufrad jar. Mufrad jar Puan Misalmah. Mufrad jar. Puan Sarah maksud saya. Puan Sarah maksud saya. Bukan Puan Misalmah. Mufrad jar. Maka 400 bahasa Arabnya apa? Arba'umi'atin. Arba'umi'atin. Arba'umi'ati. Oke, ini 400. Masukkan bendanya. Pintu bendanya wajib mufrad jar. Maka jadilah arba'umi'atin arba'umi'ati babin. Arba'umi'ati babin. 400 pintu. Oke tuan-puan ya. Dah, agak-agaknya tuan-puan. Dah jelas ke belum agak-agak? Sila. Agak-agaknya dah jelas ke belum? Jadi dalam bahasa Arab baris penting. Tuh dia ya. Boleh tuan-puan buat ini di jadwal. Kalau 100 sampai 900 mufrad jar.
Kalau 3 sampai 10 jamak jar. Kalau 11 sampai 99 mufrad nasab. Nah, itu dia ya. Oke, dah jelas ya. Insyaallah jelas tuan-puan ya. Oke. Mantap, Puan Nur Aizan, terbaik. Itu dia. Arba'umi'ati babin 400. Oke tuan-puan. Dah, oke, dah. Saya masih belum mantap. Tak apa Puan Azizi. Selepas ini kita masih berhubung dengan apa? Dengan kaedah ini insya-Allah. Oke tuan-puan. Dah, sekarang saya padam. Kita masuk perkara baru. Tapi benda lama. Ya. Oke. Fokus tuan-puan. Oke ya, tengok. Dah, oke. Dah, sekarang tuan-puan. Wadih lakin mahlan insyaallah. Puan Sarah. Ya, kita mahlan. Dah ya, oke, dah. Sekarang tuan-puan fokus. Bagaimana nak nyebut ribu, juta, miliar? Nih ribu. Ribu, juta. Dah, ribu juta sajalah dulu. Miliar tak payah. Nanti tuan-puan pening. Okey. Hari ini kita nak tengok bagaimana nak nyebut misalnya 99.000. Atau kita nak nyebut 47.000. Dah okey ya. Dia tak susah. Tuan-puan faham yang tadi. InsyaAllah tuan-puan faham macam mana nak nyebut ribu-ribu. Okey, dah. Sekarang tengok. Tuan-puan jangan peningkan disebabkan dengan angka. Jangan pening-pening sebab angka. Wih, banyak sangat ni ribu Ustaz. Juta-juta. Jangan pening sebab angka. Percaya dengan saya. Jangan pening. Okey ya. Apa makna mahlan? Mahlan tu perlahan-perlahan. Tu mahlan ya. Okey. Dah, sekarang tuan-puan tengok. Okey, ribu bahasa Arabnya alfun. Ya, alfun. Jamaknya alaf. Ya, alafun. Okey. Alfun alaf. Ya, alfun alafun. Okey dah. Okey, sekarang tuan-puan tengok. Kalau tuan-puan nak sebut ribu-ribu, misalnya 4.000, 9.000, 11.000, 37.000. Okey, dah sekarang. Tuan-puan mesti fahami kaedah kita bahawasanya tuan-puan fahami ribu itu benda. Ribu itu benda. Maknanya apa? Bermakna tuan-puan, kaedahnya sama dengan ini. Semua yang kita bincang tadi sama. Contoh, misalnya tengok. Jadi tuan-puan fahami ribu ini sebagai benda, ya, kaedahnya sebagai benda. Contoh misalnya, kita nak buat tadi apa contohnya? 7 buku. Maka kaedahnya buku ini kan benda. Buku ini kan benda tuan-puan. Maka dia bahasa Arabnya sab'atu kutubin. Kutubin. Sab'atu kutubin. Kenapa ini kutubin? Disebabkan apa tuan-puan? Disebabkan dia jamak dan jar. Benda ini kan jamak jar kalau angka 3 sampai 10. Ini dia 7 buku. Sab'atu kutubin. Sama juga dengan ribu. Anggap ribu itu benda. 7.000. 7 sab'atu ribu benda. Maka bendanya wajib jamak jar. Maka jadilah sab'atu alafin. 7.000. Selesai.
Jadi jangan ini dipikirkan angkanya, ya Allah angkanya macam mana nih. Anggap dia benda. Kaidah kita, kalau benda 7.000 3 sampai 10 kan 7 3 sampai 10. Maka bendanya itu dijamakkan dan dia dijarkan. Maka kaedahnya jamak daripada ribu alaf, maka sab'atu alafin, 7.000. Tulis di ruangan komen. Nampak ke tidak? Nampak ke tidak? Kaidahnya sama nanti. Macam mana 99.000, macam mana 12.000, macam mana 100.000, sama. Boleh? Boleh tuan-tuan? Tulis di ruangan komen sila. Boleh ke tidak? Jadi ribu tuh kita bendekan nih. Jangan angka pening nanti. Dah. Saya ada soalan Ustaz. Jamak tandanya domah? Tidak, jamak itu memang ada khusus jamaknya. Itu dia. Kalau alfun, alafun. Adapun harokat domah kasroh itu perubahan di akhir. Itu bukan menjadi tanda. Nampak ya? Boleh tuan-puannya? Oke, dah. Macam mana kaedahnya kita nak sebut apa? Macam mana kita nak sebut misalnya 24.000. 24.000. Tengok tuan-puan. 24.000. Ingat, ribu tu kita bendekan. Ribu itu kita bendekan. Oke, dah. Kaedahnya 24 ni angkanya 100 sampai 900 ke, 3 sampai 10 ke, 11 sampai 99. 11 sampai 99. Nih. Nampak? Oke, boleh ya? Nah, ketika mana 11 sampai 99, maka benda yang disebut itu tuan-tuan wajib mufrad nasab. Wajib mufrad nasab. Maka jadilah dia 24.000. 24 arba'atun wa ishrun. Arba'atun wa ishrun. Maka mufrad nasab. Mufrad nasab ribu kita mufrad nasab alfan. Arba'atun wa ishruna alfan. Dah. Boleh ya? Arba'atun wa ishruna alfan. Kenapa alfan Ustaz? Sebab bendanya itu mufrad nasab. Mufrad nasab. Boleh. Tulis di ruang komen tuan-puan. Jelas ke tidak? Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen. Jelas ke tidak? Tinggal diganti saja benda tu dengan alaf, alfun atau alaf. Itu saja. Selebih kaedahnya sama. Mana tak sama-sama tuan-puan? Nampak? Jelas? Faham? Boleh ke tidak tuan-puan? Sila. Makanya saya nak tadi tuan-puan betul-betul faham berkenaan dengan benda tadi itu. Maka saya beri banyak soalan supaya di ribu-ribu ini mudah. Dah. Okey ya? Jelas tuan-puan ya? Okey, jelas. Baik, sekarang saya bagi soalan. Kalau jelas, saya bagi soalan. Dah. Saya bagi soalan. Dah, oke, dah. Sekarang tuan-tuan tengok. Alfun ini adalah apa namanya? Ini adalah mufrad. Alaf ini adalah jamak. Oke ya. Alfun mufrad, apa namanya? Alaf jamaknya. Dah, tengok kaedah. Oke, dah. Bagaimana nak sebut misalnya
6.000. Hitam tangan saya tuan-tuan. 6.000. Tulis di ruang komen sila. 6.000. 6 masuk mana? 100 sampai 900 ke? Atau 3 sampai 10 ke? Atau 11 sampai 99? Pasti masuk sini. Kalau masuk sini, bendanya itu dijamakkan. Apa benda kita? Ribu. Itulah benda kita. Maka berapa 6.000? Berapa 6.000? Berapa 6.000? Tuliskan di ruang komen. Tuliskan di ruang komen sila. Tulis. Berapa 6.000? Berapa 6.000? Puan Nur Aizan, mantap. Puan Sarah, kenapa pula situn? Situn itu 60. 6.000. Tuh dia. 6.000. 6 sitatu. Sitatu. Oke, sitatu. Sitatu. Ribu. Ingat ribu benda. Benda. Mana benda? Kalau 6 masuk 3 sampai 10. Maka dia jamak jar. Maka jadilah sitatu alafin. Sitatu alafin. Selesai masalah. Bukan perkara susah. Dah, saya nak tanya lagi. Ini naik sikit lagi. Naik lagi sikit. Macam mana nak tulis 99.000? Tulis tu. Dah. Kena tuan-tuan. 99.000. Apa jadi? 99.000. Tulis. 99.000. 99 masuk sini. Tulis dulu 99, baru tuliskan ribunya macam mana. Oke, sila tuan-tuan. Tulis di ruang komen, tulis di ruang komen silakan. 99. Buat dulu 99. Buat dulu Puan Maslina 99. Puan Maslina masuk-masuk saya tanya terus. Dah. 99.000. Ingat, ribu itu angka. Mufrad nasab. Mufrad nasab Puan Misalma. Mufrad nasab. Mufrad dia mufrad, jangan dijamakkan Puan Misalma. Itu dia. Apa dia? Apa dia tuan-puan? Puan Sarah, betul. Puan Sarah pun salah. Mufrad nasab, mufrad nasab. Maka kaedahnya 99 apa? Tis'atun. Tis'atun wa tis'un. Ya. Tis'atun wa tis'un. Masukkan ribunya. Ribu itu angka. Ribu itu benda. Maka bendanya mufrad nasab. Mufrad nasab. Mufradnya apa? Mufradnya ini. Dan dinasabkan. Alfan. Selesai. Tis'atun wa tis'una alfan. 99.000. Dia mufrad nasab, mufrad nasab. Dah ya. 99.000 tis'atun wa tis'una alfan. Oke tuan-puan, boleh tuan-puan? Dah boleh ya. Oke ya, insyaallah. Dah. Ada soalan ke tidak? Coba tuliskan tuan-puan. Ada ke tidak tuan-puan nak tanya? Ya, oke. Betul ya, Tuan Zainal. Puan Maslina, iya. Kenapa? Sebab ribu itu kita analogikan sebagai benda. Memang dia kita fikir sebagai benda saja. Jangan fikir sebagai angka. Itu pening. Kalau benda kaedahnya apa? 11 sampai 99 dia mufrad nasab. Mufrad nasab. Dah.
Ada nak ditanyakan tuan-puan? Tak ada. Kalau tak ada saya teruskan. Oke? Boleh? Oke. Nah, hari besok ya. Besok orang pasar pening kepala sebab tuan-puan dah guna bahasa Arab belanja. Yang jual roti canai nanti susah lah balikkan duit. Tuan-puan tuan-puan guna bahasa Arab. Taklah gurau saja tuan-puan. Okey dah, boleh ya? Saya padam. Okey dah, saya padam. Dah ya, okey dah. Okey tuan-puan, baik. Dah, sekarang tuan-puan. Bagi contoh dengan benda Ustaz untuk ribu. Kalau dengan benda mudah saja, tinggal tambahkan aja hujungnya nanti. Tapi angkanya dulu dikuatkan dulu. Benda nanti. Angka dulu, macam mana nak masukkan benda, angka tak siap lagi. Tu dia, okey ya, dah. Kalau benda tinggal masukkan saja benda di hujung, mudah. Tapi kalau angka ni yang agak susah sikit. Dah okey ya, baik. Berapa bahasa Arabnya tuan-puan? 300.000. Cuba tulis. Tadi 99.000. Dah. Okey, tulis di ruang komen. Sila. Tulis di ruang komen. 300.000. Kita kuatkan angka dulu. Benda nanti, Puan Sarah. Dah. Macam mana nak masukkan benda, angka salah lagi? Sila. Ni dulu. Apa 300.000? 300.000 ingat mufrad jar. Mufrad jar. Mufrad jar. Apa dia tuan-puan? Mantap. Puan Azizi. Tu dia. Bendanya mufrad jar. Mufrad jar. Mufrad jar. Yang jadi benda mana? Ribu benda. Maka apa dia tuan-puan? Jadilah dia salasumi'atin. 300 apa? Salasumi'atin. Salasumi'ati alfin. Salasumi'ati alfin. 300.000. Boleh ya? Okey. Mufradnya Ustaz tolong Alfan tuliskan. Maaf Ustaz, saya baru belajar. Okey, ini alfin. Kenapa alfin? Sebab dia jar. Kalau nasab baru alfan. Kalau jar alfin. Boleh ya? Itu dia. Oke, sekejap tuan-puan ya. Macam apa? Bergoyang, berguncang tuan-puan. Saya tak pasti kenapa. Macam-macam ada gempa. Ya, macam-macam saja. Macam rasanya tuan-puan. Tapi mudah-mudahan lah ya. Oke tuan-puan ya. Mohon maaf tuan-puan ya, saya berhenti sekejap tadi. Goyang-goyang nih tuan-puan. Goyang-goyang. Takut ada macam gempa macam tu. Okey ya. Baik, mudah-mudahan semuanya baik-baik. Okey, baik. Jadi 300.000 tuan-puan. Jadi salasumi'ati alfin. Okey ya, dah. Baik. Jadi apa namanya? Ribu itu kita anggap benda. Dah ya. Okey, dah. Boleh tuan-puan ya? Okey, baik. Mufradnya macam mana Ustaz? Ya, okey. Mufradnya macam mana Ustaz? Mufradnya inilah alfin nih. Ini mufrad nih. Jamaknya alaf. Ya, mufrad apa? Jamaknya alaf. Oke. Ada gempa Ustaz. Melaka pun terasa. Oke ya, mudah-mudahan semua baik-baik tuan-puan ya.
Saya terasa tuan-tuan, memang terasa. Oke, dah kita fokus lagi. Muar pun terasa. Ya Allah. Muar pun terasa ya. Oke, baik. Mohon maaf tuan-tuan ya. Nampaknya dekat nih. Ya oke, dah. Baik tuan-tuan ya. Oke, dah. Oke, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Oke, dah, baik. Jadi kita bincang sampai apa dulu tuan-tuannya? Kita bincang sampai ribu ya. Oke, juta pun sama tuan-tuan. Juta pun kaedahnya sama. Oke, juta pun kaedahnya sama tuan-tuan. Baik, boleh tuan-tuan ya. Oke. Jadi tuan-tuan, ribu pening. Saya udah pening macam mana nak jelaskan. Dah lain apa? Ya oke. Dah. Masalah gempa-gempa, oke tuan-tuan. Saya terasa tadi, makanya saya berhenti sekejap. Oke, dah. Jadi ribu kita apakan sebagai benda ya? Ribu kita apakan sebagai benda? Dah oke. Oke ya, dah. Ribu kita apakan sebagai benda, maka tengoklah kaedah bendanya. Kalau 100.000, 200.000, 300.000 tuan-puan, maka apa? Maka kaedahnya ribu itu dimufradjankan. Mufradjankan. Oke ya. Mufrad apa tuan-puan? Mufradnya alfun. Tapi dijarkan maka jadilah alfin. Salasumi'ati alfin. 300.000. Dah boleh ya. Dah, soalan terakhir. Terakhir tuan-puan. Oke ya. Oke ya, ini terakhir dari saya tuan-puan. Oke. Puan misal mah pening dah dengan angka ni Ustaz. Puan misal mah. Tak apa misal mah. Oke dah, sekarang terakhir, pertanyaan terakhir dari saya. Macam mana nak sebut terakhir ya? Macam mana nak sebut tuan-puan 76.000? 76.000. Oke, baik. 76.000. 76.000. 76.000. Tengok buat dulu 76. Ribu sebagai benda. Tengok bendanya mufrad nasab. Mufrad nasab. Oke. Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen, silakan tuan. Sila tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen. Mufrad nasab, mufrad nasab, mufrad nasab. Apa jadinya? 76.000. 76 bahasa Arabnya apa tuan-puan? Tulis di ruang komen. Sila 76.000. 76.000. Tulis di ruang komen sila. Sila. Dah. Apa dia? 76. 76. Mantap. Buat Tuan Abdul Halim, nasab, mufrad nasab, mufrad nasab, mufrad nasab. Jangan nasab, mufrad nasab, mufrad nasab. Maka apa jadi tuan-puan? Maka jadilah dia 76. Sittatun wa sab'un. Sittatun wa sab'un 76. Masukkan ribu. Ribu ini sebagai benda, maka jadilah dia mufrad nasab. Sittatun wa sab'una alfan. Dah. Boleh tuan-puan ya? Oke ya. Tulis di ruangan komen tuan-puan, faham ke tidak? Tulis di ruang komen. Sittatun wa sab'una alfan. Kenapa dibaca alfan? Ya, kenapa dibaca alfan? Sebab dia nasab. Dah, boleh ya? Oke. Boleh tuan-puan ya? Jadi ini memang, inilah apanya tuan-puan. Inilah apa namanya? Rujukan.
Inilah rujukan tuan-puan ya. Oke, dah. Terima kasih tuan-puan ikut serta tuan-puan pada pagi hari ini ya. Jadi begitulah angka-angka memang pening. Kan sebab kita kan bukan orang Arab. Ya, kita belajar bahasa Arab angka. Dah lah angka itu tak tahu macam mana kaedahnya lagi. Dah insya-Allah ya. Tapi inilah insya-Allah ini memudahkan tuan-puan. Ya pegang kaedah ini. Itu dia. Boleh tuan-puan ya? Okey tuan-puan, terima kasih banyak-banyak ikut serta tuan-puan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk tuan-puan. Apa yang kita belajar tuan-puan, ya mohon maaf saya saya cepat keluar tuan-puan. Ya rasa dah macam lain tuan-puan. Terima kasih tuan-puan ya. Okey insya-Allah ya minggu depan insya-Allah tuan-puan kita akan masuk lagi, kita akan kuatkan apa yang kita belajar berkenaan dengan adad. Dan insya-Allah tuan-puan itulah episod terakhir kita. Satu lagi insya-Allah pertemuan kita dan insya-Allah ilmu nahu kita cukupkan sampai di situ tuan-puan ya. Okey tuan-puan, terima kasih banyak. Jumaah mubarakah. Salam Jumaah untuk tuan-puan semua ya. Insya-Allah saya tutup kelas kita dengan ucapan jazakumullahu khairan katsiran dan saya tutup kelas kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah jumpa lagi tuan-puan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-puan.